Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama dalam siri topik khusus tentang Baiti Jannati yang akan kita bincangkan bagaimana hendak kita membina semula apa yang kita kena faham tentang institusi kekeluargaan, sunnah yang Rasulullah tinggalkan, dan bagaimana kita nak mencipta topik ataupun bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita dalam perbicaraan atau kita membacakan kepada mereka itu, ajar mereka tentang nama-nama. Dan insya-Allah episod hari ini adalah episod yang akan mengajak kita berfikir peranan kita sebagai ibu dan bapa, apa yang kita nak kena didik mereka dan apa yang kita nak kena ajarkan mereka tentang nama-nama. Okey, ni tajuk dekat bawah tu, tajuk semalam tu saya tengah betulkan tajuk hari ni yang akan mengajak kita sebagai seorang ibu dan seorang bapa, bagaimanakah kita nak install apa yang dikehendaki agama dalam urusan-urusan sebuah rumah tangga. Okey, alright, jadi kita tunjuklah apa tajuk yang berkaitan. Okey, tu cerita dia, falsafah pendidikan sunnah, ajar anak nama-nama. Okey, episod 22 hari ni hari Sabtu, dan hari Sabtu saya tak ada program haji, dan insya-Allah pada hari ni kita dapat sembang santai. Setnya pun set yang berbeza. Saya berada di WE ataupun di Wakaf Enterprise, salah sebuah daripada entiti subsidiaris syarikat-syarikat yang bernaung di bawah Rumah Pengasih Warga Prihatin. Dan biasanya hari Sabtu ni hari yang kami melibatkan urusan-urusan pembangunan, Sabtu dan Ahad lah. Hari Ahad biasanya hari keluarga untuk seluruh warga Rumah Pengasih Warga Prihatin, dan kita akan berada di Lengging untuk kita bangunkan pembangunan tapak pertanian kita kat sana. Dan di sini di Surada ni, Sungai Ramah Dalam, ini adalah kompleks kemahiran dan juga pendidikan anak-anak yang kebanyakannya tinggal di sini adalah anak-anak lelaki. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, Kak Julia pun dapat jauh daripada Tanah Rata. Ingatkan hari ni tak dapat line, katanya tak dapat bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan hari ni kita dapat bersiaran secara langsung, dan saya pasti topiknya menarik. Okey, sebelum kita pergi jauh, tolong respon dekat komen tu. Sebenarnya apa pertanyaan ataupun persoalan yang kebanyakan anak-anak kita tanya tetapi kita tak boleh nak jawab? Okey, tulislah apa, sebab saya sendiri pun kadang-kadang anak-anak ada bertanya tentang soalan. Ada benda tu yang mereka ni anak-anak yang suci, bersih, mereka kadang-kadang jujur, tak tahu means tak tahu, dan dia akan soal benda tu macam tak bersalah. Okey, walaupun benda tu kadang-kadang, contohnya semalam anak-anak kami, dia ada keluar dia pergi Kenduri lah. Dia bukan Kenduri lagi, dia pergi ziarah. Dalam ziarah tu, anak kami kecil je, baru dalam 4-5 tahun. Anak prihatin lah, bukan anak saya, anak prihatin. Jadi bila dia sampai dekat sana tu, dia turun saja ziarah tempat orang ni, di depan mata dia tu adalah satu suasana yang berbeza daripada yang dia pernah lalui dan alami dekat persekitaran di Prihatin ni. So dia mula nampak tentang anak-anak yang orang-orang yang tak pakai tudung bermajlis, sebab adab di rumah bertandang ke dalam majlis, biasanya Prihatin ni dia akan disiplinkan tentang penzahiran pemakaian apa semua. Jadi anak-anak nampak ni ada perempuan-perempuan tak pakai tudung ni. So anak-anak nisa kami ni, umur baru 4-5 tahun ni, apa dia cakap? Tak malunya tak pakai tudung. Dia keluar macam tu. Tak boleh kan, kita keluar rumah kena pakai tudung. So anak yang umur 4-5 tahun. Okey. Ni 4-5 tahun, dia nampak satu benda di depan mata dia, dan dia tahu benda tu adalah sesuatu yang berbeza dengan pegangan yang dah dididik daripada kecil.
Okey, seusia 4-5 tahun dia sudah mampu mempunyai furqan. Dan kita sebagai bapa waktu itu kita akan tanya, okey, sepatutnya kalau keluar rumah kita kena buat apa? Dia akan cakap, kita kena pakai tudung. Dia kata macam tu. Tudung tu tutup aurat kita. Nanti dia cakap lah dalam bahasa dia. Bahasa budak comel, anak-anak Nisa. Dan dia akan nampakkan prinsip seorang anak, kenapa dia pakai tudung, dia mungkin tak tahu lagi. Sebab umur 4-5 tahun ni adalah proses pendisiplinan. Kita nak mengajak anak kita itu dalam satu sibrah, acuan, dan kita nak menerapkan pembinaan karakter yang sesuai dengan akidah dan agama kita. Jadi dia mungkin tak tahu kenapa dia pakai tudung, tapi dia nampak mak dia pakai tudung, dia nampak kakak dia pakai tudung, dia nampak kawan-kawan dia yang lain pakai tudung, dan tahu environment itu adalah environment bertudung. Dia tak adalah bila pakai dia nak cabut, pakai nak cabut. Yang jenis pakai nak cabut, pakai nak cabut, pakai nak cabut ni antara sebabnya environment dia tidak membantu dia untuk berdisiplin. So point-point tu kita kena take into account, sebab bi'ah solehah, no matter what, bi'ah solehah itu ataupun dipanggil suasana, keadaan, kondisi yang solehah. Solehah ni yang baik, yang mampu untuk memperbaiki kita pula. Kita duduk dalam tempat tu, intention jahat tu hilang, tahu. Nak mengumpat pun tengok orang tepi kiri kanan macam tak berapa betul tempat ni, aku nak buat benda pelik-pelik. Dia jadi macam tu. Sebab kita sendiri rasa tempat itu mempunyai tempat yang sangat-sangat aura yang positif. Sampai kita nak buat negatif pun kita rasa berdosa lah. Kalau kita rasa kat luar tu kita rasa tak berdosa, tapi bila kita masuk tempat yang ada bi'ah solehah tu, kita rasa lebih tenang, terjamin. Kita nak buat jahat pun terkepung, terlindung, dan kita mampu untuk mengawal keinginan nafsu kita. Tu part tu kita nak kena belajar macam mana kita nak kena didik diri kita supaya kita lebih menjurus ke arah kepada kebaikan, insya-Allah. Okey. So hari ni kita nak mengajak sahabat-sahabat semua, jadi siapa-siapa yang datang ke sini, kita nak belajar ataupun mengajar diri kita pula macam mana kita nak mengajak anak-anak kita ke arah bi'ah yang lebih baik. Tetapi bi'ah itu dia kena kenal kepada nama-nama. Dia tak boleh lari dan dia tak boleh nak elak daripada mereka mempunyai kefahaman untuk membezakan. Kalau saya tulis dalam caption saya tu, dalam caption yang saya bagi tu, sebenarnya itu adalah artikel yang saya keluarkan pada tahun 2016. Lama 2016, sekitar lebih kurang tahun tu saya mula menulis tentang falsafah pendidikan sunnah. Jadi sebenarnya banyak tulisan yang saya banyak detailkan, ajar anak bekerja, ajar anak berjemaah, ajar anak berkawan, ajar anak. Saya banyak menggunakan title ajar anak. Sebab Allah mengajar Adam nama-nama. Okey, bila Adam mendapat proses kalimah, daripada nama dia menjadi kalimah. Daripada kalimah distrukturkan menjadi ayat. Ayat itu menjadi satu tanda. Tanda itu menjadi satu bacaan. Bacaan yang kita baca, ayat halus dan ayat kasar. Ayat kasar ada dalam Al-Quran, ayat halus ada di depan mata kita. Yang halus ni lah yang kita kena pandai dan bijak memperhalusi. Kalau kata orang tua-tua cakap, bagai anjing dengan kucing. Kalau anjing dengan kucing ni, apa yang kita nak perhalusi? Bukan kita nak tengok anjing yang seekor dengan kucing yang seekor tu. Kita nak bincang anjing warna apa, kucing warna apa. Tak. Anjing dengan kucing, apa yang kita nak perhalusi dari sudut habit, perangai. Apa yang mesej yang nak disampaikan di sebalik maksud dan perumpamaan yang diberikan kepada kita. Macam anjing dengan kucing ni, cerita dia gaduh lah. Kan? Tu je nak nampak kan? Benda yang simple, tetapi mesejnya itu dalam mesej yang sangat lembut. Jadi Quran pun benda yang sama. Dia diberikan kepada kita dalam bentuk majaz. Al-Quran ini penuh dengan ayat-ayat majaz. Majaz ni berbentuk perumpamaan dan misal. Sebab tu dalam Al-Quran digunakan kamasalil lazi. Dinampakkan sebagaimana kami perumpamakan. Masaluhum kami dinampakkan masaluhum, diberikan perumpamaan mereka. Macam alam tarokai fadaraballahu masalan, bagaimana Allah telah memperbuat satu perumpamaan. Semua ini adalah ayat-ayat yang nak mengajak kita berfikir. Kenapa Allah bagi perumpamaan macam ni? Kenapa Allah bagi perumpamaan begini? Dia persoalan tu kena ada dalam diri kita. Even anak-anak kita pun bila mereka mengkaji Al-Quran, melalui proses membaca Al-Quran itu untuk mencari
apa sebenarnya mesej Allah ni. So dia baca, dia bukan sekadar baca dalam bentuk macam kita baca bahasa Arabnya saja. Kita baca dengan tujuan untuk kita mencari apa sebenarnya Allah sedang berbicara dengan kita. Bila Allah bagi satu benda tu, kenapa Allah cakap macam ni ya? Dia kena ada triggering factor yang menyebabkan kita jadi orang yang bertanya. Tahu? Dia ada dua, bertanya dengan soal dengan mempersoal. Dia berbeza. Soal ni adalah perjalanan kita nak mencari jawapan. Kita banyak soalan. Tapi orang yang mempersoal, dia akan ada argument. Dia akan banyak argue. Kenapa lah Allah buat satu hukum macam ni? Itu argument. Kita mewujudkan satu pertanyaan yang berbentuk perdebatan, dan kita lebih kepada nakkan sesuatu itu memuaskan hati kita. Tanya ni kita untuk dapatkan jawapan. Jawapan itu mungkin betul, mungkin salah. Tetapi kalau benda itu selari dengan wahyu, maksudnya dia tidak ada khilaf. Salah atau betul itu adalah khilaf, dan selalunya dia datang daripada jawapan manusia yang cuba untuk melembutkan dalam bentuk bahasa kaum. Kerana ayat Quran itu dia didatangkan dalam bentuk perumpamaan, dan kita pula nak sampaikan dalam bentuk bahasa yang mudah difahami, bahasa yang sesuai dengan akal. So kadang-kadang kalau kita sembang dengan orang jahil, dia tak boleh, dia boleh jadi perdebatan. Kerana kejahilan itu yang consume diri dia terlalu lama. Dia dah hidup dengan fahaman nenek moyang, dia dah hidup dengan fahaman-fahaman pembesaran daripada kefahaman yang dibentuk daripada kecil. So bila daripada kecil dah dibentuk, dah dituba ataupun dah ditanam, benda tu dah diinstal sebegitu lama, tiba-tiba dia nak mengubah kadang-kadang susah, sebab dia melibatkan jahil, boleh berpindah menjadi degil. Tapi kalau orang yang jahil ni, dia nak kepada ilmu, tak mustahil pula untuk daripada jahil kepada petunjuk, jahil kepada ilmu, daripada tak tahu kepada tahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Proses Iqra yang pertama tu nak mengajak manusia ni, mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu. Kerana manusia yang degil itu adalah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innal insana la yatqa. Kenapa manusia itu dia adalah orang yang merasakan dirinya serba cukup. Bila kita merasakan diri kita serba cukup, kita menjadi orang yang rasa orang lain tak betul, orang lain salah, orang lain tak boleh nak berhujah. Sebab apa? Sebab kita rasa kita lebih daripada orang lain. Jadi ruang untuk kita mengajar itu terputus. Barrier itu sudah diletakkan oleh kita sendiri. So ini proses yang kita kena faham. Okay, anak sulung pernah tanya, kenapa kawan dia tak solat? Kenapa dia solat? Okey, soalan tu pernah juga saya dapat masa saya kerja dengan orang Cina dulu. Saya duduk dengan sahabat saya pun Melayu, tapi saya yang banyak minta izin daripada bos untuk pergi ke surau. Jadi bila kita pergi surau, kawan kolik saya ni Cina lah, dia tanya saya, why you pergi solat? Why kita punya kawan lagi seorang tu, I tak pernah tengok pun dia pergi solat. Jam juga kita nak bagi jawapan yang betul-betul kena dalam kita nak menjaga hati sahabat kita yang Melayu tu, yang Islam tadi, dan kita nak memberitahu prinsipal akidah kepada yang bukan Islam. So ini antara cabaran yang kita kena lalui. Tu zaman saya. Tak apa, saya kumpul dulu soalan sebenarnya supaya lebih mudah untuk saya membuat artikel dan saya mungkin boleh menulis di masa depan. Okey, nenek. Okey, Kak Rafiza, betul lah. Dia sebenarnya environment nenek ni lagi bahaya. Biasa saya cakap terang ni, saya cakap environment nenek ni sebenarnya bahaya. Kadang-kadang ibu bapa hari ni dia mengambil benda tu terlalu mudah, dan dia dia memberi peluang kepada ruang fitnah itu terbuka dengan lebih mudah. Kita mungkin tak sedar, kita hantar anak kita ke rumah nenek dia, ataupun kita pergi ke rumah tok mak ayah kita lah, bahasa mudah dia. Tanggungjawab untuk mendidik anak tu ada pada kita sebagai ibu bapa. So once kalau kata kita bagi anak kita yang fresh ini duduk dalam mold nenek moyang, dia jadi lain. Kasih sayang ibu dan bapa dan kasih sayang mak bapak ni tak boleh disamakan dengan kasih sayang seorang nenek dengan atuk dia. Dia tak akan sama.
ayah kita dengan kita, dia mungkin boleh jadi sebrutal-brutal manusia, segarang-garang orang dalam menegur kita dan mendisiplin kita. Tahu? Waktu kecil boleh kata dia lah paling cengih. Dia yang paling bengih sekali. Dia lah yang paling garang. Kita nak kacau barang dia pun kita tak berani. Sebab apa? Sebab backingnya dia tu boleh menyebabkan kita jadi orang yang pendiam. Sebab apa? Dia boleh berdehem saja, kita dah tahu dah kita punya salah. Dia punya anak mata tu, dia dah boleh mendidik kita untuk jadi orang yang pendiam depan tetamu yang datang rumah kita. Kalau kita keluar rumah orang, kita boleh jadi budak yang paling baik sekali. Duduk tak kacau barang apa, diam saja. Dia kata minum, dia kata bangun, dia kata duduk. Kan? Kerana apa? Bapa punya disiplin pada anak tu sampai tegasnya menyebabkan kita nak jaga nama dia. Tahu? Kita nak jaga air muka dia. Sebab kita tahu kalau kita langgar je balik rumah kan bedal lah. Mesti kenalah tak rotan, kenalah cubit kan, kena skorpion ke apa ke, wajib kita kena. Sebab apa? Sebab kita nak menjaga nama mak bapak kita itu dengan pendidikan yang dia dah mol daripada kita kecil sampailah kita boleh berfikir dan dewasa dan boleh bawa diri. Selalunya pendidikan tu dah tak ada masa sekarang ni. So bila kita bagi dekat datuk dan nenek, atuk nenek ni pendidikan dia lain. Saya ni ada anak saya cucu pada mak ayah saya, tak sama dah pendidikan dia. Segarang-garang ayah saya dulu, dia akan kalah dengan cucu dia. Tahu? Kita dulu nak makan anggur, ni cerita anggur ni benda realiti yang berlaku Ni keluarga saya, tak boleh cerita orang lain lah, ambil kita cerita keluarga sendiri. Kita dulu kecil-kecil nak makan anggur pun susah. Sebab apa? Kita bukan hidup dalam keluarga yang kaya lah. Tak adalah keluarga yang berada sangat. Di anggur ni satu benda yang susah. Nak makan apa-apa pun selalunya mak dan ayah ni dia banyak kerja, balik dia akan disiplinkan anak-anak dia akan banyak tanya soalan, dah solat ke belum apa semua. Yang akan memastikan kita solat ni adalah mak lah. Mak yang akan pastikan solat on time, awal, dah ambil wuduk, pergi mengaji apa semua. Ayah balik, dia tahu anak dia dah settle urusan-urusan yang fundamental ni, pendidikan. Tapi dia akan didik kita cara lain. Dia nak merijalkan kita, dia nak jadikan kita ni betul-betul anak-anak lelaki yang bertanggungjawab. Dia akan ajar kita jaga lembu dia, petang-petang kena ikut dia lah, pergi jaga lembu apa semua. Tapi itu yang kita dididik dengan diajar bekerja. Kita tak diajar dengan cara manja dengan bapak ni. Main zaman saya, tahu saya beli anggur, kita dah ada kemampuan. Kita banyaklah, kadang-kadang kita duk bagi mak kita buah tangan apa semua. Salah satunya adalah buah anggur bila balik kampung tu. Sayangnya atuk ni, tahu, dia boleh ambil buah tu, dia panggil cucu dia boleh kupas anggur tu kan, dia suap kan. Sampai saya cakap kat ayah saya lah, rasa kecil-kecil dulu tak pernah ayah kupas buah bagi suap kat mulut adik. Lepas tu saya kena bahasa saya adik. Sebab saya dengan adik saya, walaupun beza 8 tahun, sebab saya pernah jadi bongsu 8 tahun. So sampai sekarang saya dipanggil adik. So saya kata dekat ayah saya, rasa tak pernah ayah suap kat saya mulut apa-apa kan, kat adik lah kan. Buah anggur pun tak pernah kupas. Benda tu ayah saya sengih je lah. So itu kita lihat dari sudut yang positif. Dari sudut negatif, kadang-kala pengaruh kasih sayang nenek ni takkan sama. Saya ada satu kes yang saya dapat di Mekah. Waktu saya bawa umrah tahun 2018 dulu, saya pernah bawa jemaah saya pergi ke sana. Yang pergi tu mak, bapa, anak kecil dia, kemudian ada nenek dia. Okey, nenek yang follow. So anak dia memang kaki game. Pergilah Masjidil Haram sekalipun, tangan tu pegang telefon, anak dia sentiasa bermain game. Tak lepas. Walaupun dalam kuliah kita nampakkan gadget ini begini semua, tapi maknya berusaha, maknya cuba sangat-sangat. Tapi dia tewas pada bapaknya. Bapak saja, mula-mula bapaknya kalah. Kerana apa? Kerana nak diamkan anak. Sebab bapak ni nak beribadah, dia terpaksa serahkan telefon itu sebagai umpan untuk anak tu diam. Di situ kita baca karakter lah. Kita baca karakter dan kita lihat, okay, abang ada masalah. So saya confront lah. Biasanya kalau waktu umrah ni kita ada session table talk. Dan selepas table talk tu selalu saya akan buka lah. Saya akan cakap, okay, siapa free, saya ada kat sini kat mana-mana lah. Saya ada kat lobby ke, saya ada kat dewan makan ke apa. Ada masa nak jumpa saya free. Selalunya dia akan drag sampai pukul 3-4 pagi lah.
Sampai nak dekat-dekat subuh tu, subuh dalam pukul 5, sampai sebelum azan pertama tu kita dah stop lah. Jadi waktu tu lah diambil dan dimanfaatkan nanti jemaah untuk apa? Bertanya soalan. Sebenarnya fundamental pendidikan anak lah. Dan dia luahkan lah masalah dia adalah kerana dia tersalah. Apabila dia didik anak dia banyak letakkan masa anak dia tu ke rumah nenek dia. Dan nenek dia pula sebenarnya adalah seorang yang keras dan tegas sebenarnya. Cuma pendidikan daripada bapa itu dah terlalu keras. Dia dah bukan rebung lagi dah. Dia dah jadi buluh dah. Waktu tu umur 6 ke 7 tahun. Dia dah terlalu keras sangat sampai dah tak boleh dilembutkan. Anak sangat-sangat hantu kepada telefon. Main telefon tu as good as religiously. Bawa depan Kaabah pun, Kaabah itu bukan lagi satu ritual agama untuk dia, melainkan ada masa senggang tunggu khutbah 2 jam tu kan, sementara nak dapat khutbah Jumaat tu, anak dia hanya fokus pada game tu. Itu yang kita nampak terlalu kritikal depan mata. Tapi neneknya dalam tegas-tegas dia tetap kalah kepada cucu dia. Ni tak tahulah pandangan orang lain Kalau siapa-siapa yang ada cerita yang lebih menarik, cerita yang lebih sesuai untuk dijadikan contoh tauladan, komen ada dekat bawah tu. At least sekurang-kurangnya kita boleh membaca tanda-tanda yang ada pada cerita kita. Okey. Dan ada yang tanya soalan perjalanan mencari jawapan per soal. Okey, bukan soalan. Okey, saya sebenarnya saya suka untuk kita sama-sama ambil peluang. Anak adalah proses pendidikan yang Rasulullah ajar kepada kita. Didik anak akhlak bermula daripada 0 hingga 7 tahun. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kerana Nabi sendiri mengalami situasi yang sangat-sangat ramat. Apabila Nabi sendiri pun sekitar umur dia begitu, Nabi sudah pun berpisah dengan ibu dia. Nabi cuma dapat kasih sayang ibunya yang sebenar, Aminah, apabila Nabi berumur 4 tahun. Itu pun selepas Nabi mengalami proses belah dada. Belah dada kalau kita tengok, kita fikirlah benda itu belah dada, kita nak fikir secara aktual, malaikat datang belah dada Nabi apa semua dan disucikan hati Nabi tu dengan air zam-zam apa semua. Well, take it, letak sebelah dulu dan kita ambil dalam bentuk yang lebih tersirat. Macam mana kita nak apply di zaman kita pula? Kita pula nak kena basuh dada anak kita, belah dada anak kita. Kalau Nabi sekitar umur 4 tahun itu, proses belahan dada yang pertama dah berlaku. Maksudnya antara 0 hingga 7 tahun, Nabi punya proses belahan dada tu, malaikat ataupun wahyu itu sudah mula menjadi satu kaedah pendidikan dan pembentukan kepada akhlak Nabi daripada kecil. Kita pun kena ikut usaha yang sama. Anak kita kena rajin belah dada dia. Belah dada dia ni kita kena tahu apa ada dalam isi hati dia. Kita ambil konsep kita ambil konsep. Kita kena tahu apa yang kita nak kena belah dada dia, dan kita cari di mana titik-titik hitam kesilapan dan kelemahan kita sebagai seorang ibu dan bapa bermula daripada dia kecil lagi. Dan kalau kita tak boleh identify masalah tu, dan benda tu akan membarah jadi penyakit, dan dia akan jadi keras macam budak tadi tu. Dia akan jadi keras dan dia akan mula membentuk karakter. Daripada karakter jadi dia akan jadi habit, dan daripada habit dia akan membentuk habitat. Habit ini adalah sifat yang dah menjadi darah daging. Tahu? Ada orang dia simple saya bagi contoh, mungkin kotor sikit lah contoh ni. Ada orang suka kulit hidung. Tahu? Benda tu, habit tu datang daripada kecil. Tahu? Buruk lagi, kulit hidung nampak tarik lepas tu masuk mulut. Ni kecil-kecil dulu benda ni dah berlaku. Tahu? Kecil-kecil tau. Kecil-kecil budak-budak dia dah tak tahu kan, kulit hidung, lepas tu ada dia tengok macam sedap, masuk dalam mulut dia, dia makan. Dan kalau benda tu tak dicantas daripada kecil, dia akan mula membawa kepada dia masa alam kanak-kanak. Pergi sekolah, duduk sorang-sorang, dia duduk korek hidung. Dia dah tak malu dah masa tu, sebab benda tu dah jadi habit. Dan dia jadi auto response. Rasa gatal hidung, korek. Tahu? Kemudian dia masuk sekolah menengah, dia buat dengan perangai sama lagi. Dia korek hidung, dia selamba kan. Malam masuk waktu kerja, dia lagilah melayan benda tu kan. Tengok kiri kanan tak ada orang, dia dah mula perasan sikit lah. Dah jaga kontrol macho, dah ada saham kan, tak kahwin lagi bujang. Tapi dia punya layan korek tu, mata steam naik ke atas kan. Sebab apa? Korek hidung je. Jadi habit tak? Dan dia dah jadi habitat, dia dah tak kira tempat. Asal ada peluang, asal dia dapat menikmati benda yang kita nampak mudah, korek hidung je.
Tapi itu dah akhlak tak? Akhlak. Orang akan nampak tu kotor tak? Pengotor orang kata. Padahal tak hidung je. Tapi orang nampak benda tu serius tak? Serius. So jangan cerita benda lain. Benda yang kita nampak lagi besar dan lagi kotor daripada kulit hidung. Tahu? Mengumpat, cakap bohong, fasik, menipu, lambat, culas, malas. Perangai-perangai itu akan jadi habit tak? Dan dia akan jadi karakter tak? Dia akan bentuk satu habit dan habitat. Nampak simple, tapi benda itulah yang berlaku dalam masyarakat. Kalau saya, bini saya ni, orang rumah saya kan, dia akan marah anak-anak kalau dia nampak je kulit hidung. Dia cakap apa? Kulit hidung ni cuma boleh dekat dalam toilet saja. So dia masuk dalam kepala anak-anak awal lagi. Nak kulit hidung dalam toilet ni. Dia tak bagi tempat lain. So anak-anak dilekat sikit dalam kepala. Depan kita setakat ni alhamdulillah lah, tak nampak lagi lah. Dia saja-saja suka-suka nak kuit. Kalau dia rasa gatal hidung tu kita maafkan lah. Tapi kalau nampak main-main saja, cantas. Kuit hidung dalam tandas. So mak dia akan pesan siap-siap. Mandi tu, masa mandi tu sekalikan semua. Uruskan semua. Hidung tu apa semua bersihkan. Jadi kita kena didik anak-anak kita daripada awal. Even kalau anak saya yang kecil tu, Zanirah bulan 10 ni alhamdulillah setahun. Dia dah dipakai tudung dalam tempoh sebulan 2 ni, dah mula dah dikenalkan dengan tudung. Pakai tudung betul-betul, bukan tudung yang kita saja-saja buat. Tak, tudung betul, kenalkan dia, bawa dia keluar pula, pergi ziarah mak mertua, pergi biasakan dia dalam penzahiran. Rasakan dia itu sebahagian daripada anak-anak. Dia tak belajar daripada apa yang kita cakap, dia belajar daripada apa yang dia nampak. Tambah usia 0 hingga 7 tahun. Dan kalau dia dah mula bercakap, dia tak faham apa dia cakap. Sebab tu kadang-kadang kalau kita sembang dengan orang tua-tua, kadang-kadang kita terkeluar perkataan-perkataan yang tak berapa nak sesuai kita cakap depan anak-anak. Dia mencerap, dan kita tak tahu bila dia cerap benda tu. Tahu-tahu saja waktu saja-saja kan, dia boleh cakap balik benda tu. Dia boleh sebut sumpah seranah yang kita duk sembang dengan orang tua-tua, kita duk sembang. Mungkin kita rasa benda tu normal praktis, tapi pada budak-budak dia ibarat sponge. Nama-nama yang dia cakap tu pula, kalimah-kalimah yang disebut itu pula sebenarnya tak ada makna pada dia. Kan? Kita jangan mudah tertipu. Kan kadang-kadang kita tanya, kita macam budak umur setahun kan, kita tanya siapa nama dia kan, angkat tangan, lepas tu dia pun angkat tangan kan. Dia bukan faham angkat tangan tu, dia tak faham perintah tu. Tetapi kita dah didik dia dengan instruction dengan kita tunjuk, dengan gaya angkat tangan, kemudian dia pun angkat tangan. Sebab dia membaca pergerakan kita. Dia imitate dia melakonkan semula apa yang dia nampak, dan dia cuba faham daripada gerak bibir kita, dan dia cuba proses dengan akal dia yang seusia itu. Dan dia imitate apa yang dia nampak sangat sesuai dengan kita. Kan? Dengan diri dia yang baby lah, dia akan cuba buat. Dan dia tak kenal sakit. Dia sakit, kalau dia menangis dia sakit lah, tapi dia tak kenal bahaya. So benda-benda ni kita kena didik dia dengan bahasa tegar. Bila kita jeritan itu menyebabkan dia terkejut. Sebab apa? Dia tak faham bahaya. So kita kena bagi satu signal, mesej yang keras. Untuk apa? Untuk nampakkan dia bahaya. Kan kadang-kadang baby kita kena test dia. Kan kita sebut aib saja, mulut dia dah mula sengit dah. Teras sikit, jaga dia tu kan. Kita bunyi macam tu saja, dia dah mula bibir dia ketap-ketap. Kita tekan sikit lagi, dia nangis. Dan benda tu sebenarnya kena didik. Dia kena ajar. Dia kena ajar, bukan kita ajar dengan kita pakai whiteboard apa semua. Tak, dia satu communication. Silah antara kita dengan anak mesti jelas, mesti sampaikan dengan jelas. Suka dengan memek muka, dengan nada suara, dengan kita perlu tinggikan suara. Ini kaedah-kaedah yang kita kena praktis. So dengan baby ni antara usia 0 hingga 7 tahun, dan dengan baby diprihatin, RPWP ni untuk ibu-ibu, daripada ibu muda lah kan, dah kahwin apa semua tu, awal-awal lagi kita pesan attend anak within 15 second. Kita dengar tangisan dia, bayi mula menangis saja, kita kena attend within 15 second. Itu pun kita dah consider sebagai lewat. Sebab apa? Sebab bekerja, anak kena sentiasa depan kita nampak dia. Itu kaedah. Anak menangis, kita nampak dia depan kita. Anak mesti duduk dekat dalam radius yang kita boleh capai dengan segera. Itu disiplin dalam pendidikan kita dengan bayi, dengan anak kecil. Ambil uswah apa yang berlaku antara Siti Hajar dan juga Ismail.
once Ismail mula menangis nakkan susu, dan Hajar dia tidak mempunyai susu untuk diberikan kepada Ismail, dan dia terpaksa mencari air. Dalam keadaan dia mencari air, dia kena tenangkan Ismail. Macam mana dia communicate kepada Ismail supaya dia duduk diam, tunggu dekat tempat itu, jangan pergi mana-mana. Bayang budak, dia tak ke mana-mana, dia masih lagi maintain dekat tempat, kalau hari ni dipanggil apa, tempat telaga air Zam-Zam tu. Kalau kita pergi dekat Kaabah, kita lalu dekat depan Hajarul Aswad, depan sikit, dalam lebih kurang 5-6 kaki daripada sebelah kanan kita tu ada makam Ibrahim, jauh sikit. Ini Hajarul Aswad, dia macam tu dekat sini adalah tempat keluarnya air Zam-Zam, telaga Zam-Zam yang lama lah. So macam mana Ismail dia boleh duduk diam dekat situ dan dia tak ke mana-mana, dan dia boleh taat dengar perintah daripada Siti Hajar. Itu tanda pertama, ketaatan, dan macam mana dia boleh guna pendengaran untuk faham mesej yang disampaikan Hajar. Dan Hajar terpaksa berlari ke Safa. Bayangkan, yang dah pernah pergi umrah tahu, daripada dataran nak sampai ke Safa tu jauh mana, kita kena jalan kaki. Ingat balik sejarah kita. Dan daripada Safa tu, Hajar dia sampai saja dekat Safa, perkara pertama sekali adalah dia memalingkan wajahnya kembali semula ke Hajarul Aswad. Kalau kita faham kita kena tengok ke arah Hajarul Aswad, tengok untuk melihat di mana kedudukan dan di mana waktu itu keadaan Ismail yang ditinggalkan seorang diri. Pandang, lihat, tengok, tak ada apa-apa, berlari dia mencari air kawasan Safa. Pergi pula ke bukit depan sana pula di Marwah, jaraknya 420 meter. Jauh Dan 420 meter sampai dekat sana pula, dia terpaksa pula palingkan wajah dia lagi sekali, tengok dekat mana Ismail ada. Make sure Ismail masih lagi dalam keadaan selamat. Ada tangisan dengar, dia kena berlari pantas pula kembali ke Safa. Bila dia sampai ke Safa, dia kena kembali balik tengok ke arah Ismail. Itulah sunnah yang hari ni dibuat oleh kita setiap kali kita pergi ke Mekah. Nabi pun bila dia mula nak melakukan Safa, dari Safa ke Marwah, sa'i tu, Nabi akan duduk dan Nabi akan menghadap kiblat. Nabi akan melihat Kaabah itu hanyalah sebagai satu simbolik dalam menghormati tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Siti Hajar. Dan bagi kita pula, kita ni kena ambil pelajaran. Hari ni kalau kita balik ke rumah, kita dah tinggalkan Mekah, kita dah balik ke rumah kita, tanah air kita. Daripada tanah suci, kita kembali ke tanah air kita, dan kita nak kena praktis benda yang sama. Setiap kali kita nak keluar rumah kita, kita jangan lupa apa misi kita keluar rumah. Apa sebenarnya tujuan dan sebab kita keluar daripada rumah. Rumah adalah base, Baitullah adalah base. So Hajar meninggalkan base, pergi ke Safa, berlari ke Marwah, ulang 7 kali untuk mencari air. So kita pula kena faham bahasa. Sebenarnya kita ni, analogi air adalah analogi kepada ilmu. So ibu dan bapa yang keluar daripada rumah, sebenarnya dia sedang mencari ilmu, knowledge, pendidikan, pelajaran, hikmah untuk dia kembalikan semula kepada anak-anak dia. Cari rezeki, cari air tak tu? Cari air lah tu. Untuk apa? Dibawa pulang semula ke rumah. So setiap kali kita keluar daripada base kita, rumah tangga kita, rumah yang asalnya adalah masjid yang kita bina sempena kita akad dan nikah itu, hasil itu adalah untuk kita buat pembentukan dan pembinaan anak. So bila kita keluar, katakanlah kerja, duduk kat offshore, rumah dengan offshore tu kan jauh, tapi bila sampai saja dekat tempat kerja, dia tak payahlah nak cari hala mana kiblat rumah dia kan, tak payah. Dia hanya perlu dalam kepala, dalam hati, kenangkan yang kita buat apa pun, kita ada amanah di rumah. Ingat, yang kita buat sini ada basmalah. Basmalah yang kita buat ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita kembalikan semula kepada rumah tangga kita. Kita mungkin bekerja gila-gila, kita kerja siang dan malam, tapi kalau basmalahnya hilang, bukan kerana Allah, anak-anak tadi yang akan menerima kesan dan akibat dia. Anak kita mungkin akan terlalai dan terleka. Once disiplin kita sendiri sebagai mak bapak hancur dan kaput kerana kita tak tahu nak meletakkan prioriti dalam pendidikan. Anak kita letakkan kat pengasuh, so anak dah tak letak kat base, anak letak dekat tempat lain. Bila pergi kerja saja, adakah kita ni orang yang cakna,
Kena sentiasa ingat anak kita dekat rumah pengasuh kita. Apa boleh jadi bila kita tinggal dia dekat pengasuh? Apa yang akan dia belajar masa dia duduk dengan pengasuh? Apa yang dia akan adapt? Apa yang dia akan kuasai? Apa yang dia akan terpengaruh bila dia duduk dengan pengasuh? Itu dengan pengasuh. Anak dah mula masuk sekolah rendah, kita hantar dekat sekolah, kita kena sentiasa zikirkan ni. Kita hantar dia pergi sana, kalau anak dara, balik nanti ada lagi tak dara dia? Selamat lagi tak dia kat sana? Nyawa dia, akhlak dia, fikiran dia, sosial yang dia duduk di sana, pergaulan yang dia miliki, anak yang dia gumpalkan dekat sekolah dia tu, kena sentiasa zikirkan. Apa yang akan berlaku kepada anak kita almost every day, 24 hours a day. Kita tak boleh elak daripada memikirkan kesan dan akibat setiap daripada tindakan dan keputusan kita dalam kita melakukan sesuatu demi kepentingan anak-anak. Dan Allah cakap dalam Quran, anak dan isteri itu adalah musuh kepada kita. Kalau suami, anak dan isterinya. Anak dan isteri itu adalah harta, Allah sebut dalam ayat yang lain. So harta ni jangan kita nilai dalam bentuk wang ringgit semata-mata. Anak itu adalah amanah, isteri itu pun adalah amanah, suami pun adalah amanah, dan semua itu adalah harta yang kita nak kena faham macam mana kita nak kena jaga dia dengan penuh pelaksanaan, dan juga kita nak pastikan amanah tadi itu dia betul-betul kita tidak khianati. Okey, tu part yang paling penting untuk kita baca. Alright, terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Okey, nak belah dada, ada orang tanya kat situ tu, 0 hingga 7 tahun belahan dada, apa yang ada dalam isi anak. Okey, part ni kita nak kena belah dada sebab kita nak install apa dekat dalam dada dia. Ingat balik surah 29 ayat 49, surah Ankabut ayat 49, bal huwal ayah, bahkan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayatul bayyinah, ayat yang jelas, fi sudur, di dalam dada, na'utul ilmi, untuk orang-orang yang diberikan ilmu. So kita ni nak kena tahu dada kita nak diisi apa. Dengan ilmu tadi, dia akan mengeluarkan dalam bentuk prinsipal akhlak, prinsip yang akan mengajar dia kenapa dia pakai tudung, kenapa dia kena tutup aurat, kenapa dia kena bercakap baik, dia kena lembah lembut, dia kena berakhlak mulia, kenapa dia kena solat, kenapa dia kena puasa. Semua persoalan itu, the why question yang ada dalam fikiran dan minda anak tu, benda tu yang kita nak kena sampaikan, dan kita nak kena jadikan dia sebagai prinsip dasar dalam rumah tangga. So hari ni tajuk dia nampak macam simple, ajar anak nama-nama. Cuma hari ni kita nak ajar dia nama apa. Nama dalam bahasa Arab dipanggil ism, ismi. Ismi Muhammad Syauqi, nama saya Muhammad Syauqi dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab ismi itu nama. Tapi dalam bahasa Inggeris dipanggil ism, ISME. Dalam bahasa Arab ISMI tu, ismi tu, ISM tu dipanggil ism. Ism adalah fahaman. Setiap daripada kita mempunyai fahaman yang berbeza. Kalau dalam ni kita tengok ada yang komen-komen, ada Rahayu Baharum. So dia membawa fahaman nama dia. Kan? Dia akan ajar anak dia berdasarkan fahaman Rahayu Baharum. Dia akan ajarlah anak-anak dia, kan? Semua anak-anak dia ni berdasarkan mentaliti dan kefahaman yang Rahayu ni dapat daripada Baharum. Rahayu tu dia, Baharum tu bapak dia. Apa yang bapak dia ajar, dia pula nak duplicate pula pendidikan bapak dia kepada anak-anak dia. Ketegasan anak-anak dia, kefahaman mak ayah dia, agama yang diwarisi daripada nenek moyang dia, turun kepada Pakcik Baharum, turun kepada Kak Rahayu ni, lalu dia sampaikan pula pada anak-anak dia. Dan campur pula environment yang membentuk pemikiran dan kefahaman dia. Kalau kita banyak belajar ilmu agama, kita memiliki kefahaman agama yang lebih, lalu kita mampu menurunkan pandangan kita kepada anak-anak kita dengan lebih baik. Tapi kalau kita jahil, jadi pula mak, macam mana mak nak menyampaikan fahaman kepada anak-anak kalau kita gagal memahami nama-nama ataupun fahaman-fahaman yang sebenar, yang hak. So ada pula dekat dalam ni, nama dia Rohana Yusof, dia ada fahaman Rohana Yusof, dia boleh ada fahaman politik dia, fahaman pendidikan dia, dia ada ijazahnya, dia ada kategori pengalaman kerjanya. Semua itu membentuk satu fahaman dia. Lagi ramai kita bergaul, lagi banyak fahaman yang kita akan jumpa, lagi banyak ruang pendidikan alami yang kita akan belajar. Dia akan membentuk karakter dan
kita punya pemikiran. Pemikiran inilah yang akan kita turunkan kepada anak-anak. Cara kita bercakap, cara kita sampaikan nasihat, cara kita bentuk pendidikan anak-anak kita, semuanya bermula daripada sini yang ada di dada. Kalau hati ni dengki pula, jenis suka membanding-bandingkan dengan anak orang lain, so kita akan mengeluarkan satu pandangan dan juga pembentukan karakter anak tu berdasarkan perbandingan. Kita akan cakap ke anak kita macam mana? Kau tengok anak tu, kau tengok makcik tu, kau tengok anak dia macam mana, hari ni dia dah kerja apa. Kita akan banding saja dengan orang lain. So itu adalah cara pemikiran seorang tua yang akan bawa anak tu ke arah perbandingan. So dia didesak dengan competitive factor. So dia akan mula membanding-banding. Dia pergi sekolah pun dengan sikap dia nak kena, aku kena lebih daripada dia ni, aku kena lebih daripada ni. Lebih daripada dia, daripada lebih dari sudut pendidikan, kemudian dia mula datang dengan kena lebih dalam bentuk yang lain. Aku kena achieve macam ni. Sebab mentaliti, pemikiran ibu dan bapa itu yang akan mula masuk kepada anak-anak. Ini belum campur lagi external factor. Ini belum campur lagi dalam bentuk akidah, bab aurat, bab cara bercakap, bab hormat orang tua, bab pendidikan dalam rumah tangga. Ni belum campur lagi. Dan semua itu adalah fahaman-fahaman yang datang daripada diri kita. Ada orang fahaman dia fahaman yang pembersih, tahu, dia mesti bersih. Balik rumah dia mesti bersih rumah dia, tersusun apa semua. So anak dia akan lahir dengan budaya tu tak? Budaya tu. Tapi dalam semua anak-anak, tak semua yang akan dapat fahaman tu kalau dia dah mula perangai pengotor. Kita pun heran ni, siapalah ajar kau? Tak ada orang pun ajar dalam rumah ni perangai pengotor macam ni. Sebab semua rumah tu satu pembersih, seorang anak je yang jadi pengotor. Ada tak? Ada. Sebab dalam semua anak, tak semuanya akan jadi sama. Akan ada seorang dua yang akan mula terkeluar daripada fahaman yang kita cuba install kepada mereka. Itu fitrah, ada dalam pendidikan. Okey, Asuriza Arisu, macam nama Jepun. Ustaz, macam mana nak belah dada anak umur 10 tahun? Okey, pendidikan solat bermula daripada umur 7 hingga 10 tahun. 10 tahun ini as good as kita kata dia dah mula masuk fasa ke arah akil baligh. Akil baligh, kalau kita dah terlepas fasa 0 hingga 7 tahun dan kita terlepas fasa pendidikan solat 7 hingga 10 tahun. 7 hingga 10 tahun ni adalah fasa kita silah. Ingat silah, solat, selawat. 3 ini ru'ut dia sama. Silah, silaturahim antara manusia untuk kita mendapat kasih sayang. Silat ni pun sama juga. Macam mana jadi mak bapak ni, kita kena banyak bersilat. Bersilat sana, bersilat sini. Bukan kata kita nak buka bunga lah apa semua bagai. Tak, bersilat ini macam mana kita nak tamkan anak, jinakkan anak. Kita nak tundukkan anak. Macam-macam jurus kita keluar semata-mata nak bagi anak tu tunduk. So silat ni orang Melayu, silah orang Arab. Solat itu untuk Allah. Allah ni dia memberikan kita ilmunya, knowledge yang kita dapat hari ni melalui perwarisan. Kita tak boleh mewarisi iman yang Nabi dah dapat, dia tak boleh terus sampai kepada kita iman yang sama. Tetapi Nabi boleh mewariskan kepada kita kitab. Dan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu, majlis ulama itu, jemaah ulama itu, orang-orang yang diberi ilmu itu adalah ulama. Mereka ini adalah alim yang berkumpulnya ramai-ramai alim ni dipanggil ulama. So dia tak kata ulama tu mesti ulama yang agamawan. Allah tak sebut dalam Quran ulama itu dia mesti pakai serban besar. Allah tak sebut dalam Quran ciri-ciri ulama itu yang hari ni dia kena hafal 30 juzuk. Allah tak sebut dalam tu. Allah cuma sebut ulama ini bahasa mudahnya adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu bila dia ini membawa pula kefahaman Allah, membawa apa yang Rasulullah bawa, kitab dan sunnah Nabi, maka dia berpegang kepada fitrah agama. Fitrah agama yang nak kita wasallimu taslima. Kita ni dapat kesejahteraan dan kita mampu sejahterakan orang lain. Dengan kefahaman tadi kita rasa selamat. Dengan ilmu tadi memberikan kita perlindungan. Kita selamat, mampu pula kita menyelamatkan orang lain. Itu dipanggil Allah, innallah hawa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya malaikat dan Allah itu, Allah dan malaikat mereka berselawat kepada Nabi. Macam mana Allah berselawat kepada Nabi? Takkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juga? Tak mungkin begitu. Tak sama selawat Allah dengan selawat kita. Kita banyak di mulut.
Allah berselawat kepada Nabi melalui perantaraan wahyu. Silahnya dengan wahyu. So silah itu disampaikan kepada Nabi dalam bentuk perutusan, surat-surat, surah-surah, ayat-ayat, kalimah-kalimah, nama-nama yang mengajar Nabi bagaimana untuk berbicara, bercakap dan sampaikan pula kepada manusia yang lain. Semuanya melalui kitab. Dan kitab itu mesti diikra. Itulah dipanggil Quran. Orang-orang yang beriman, kita ni semua ni yang nakkan kepada ilmu, maka kita kena pergilah mencari Nabi. Carilah uswah Nabi. Carilah sunnah Nabi yang terbaik yang Nabi bangunkan agama ni. We have to follow cara, langkah dan ikuti jejak-jejak Nabi. Daripada Nabi dapat wahyu sampailah Nabi wafat, 23 tahun itu adalah langkah-langkah Nabi dapat wahyu dan membina jati diri Nabi sebagai seorang Rasul, dan kemudian mendidik manusia, keluarkan manusia daripada kejahatan, kezaliman, kejahilan, lalu masuk kepada cahaya, daripada neraka dunia ke syurga yang abadi. So Allah ajar benda tu kepada Nabi melalui perantaraan wahyu. Itu selawat Allah kepada Nabi. Dan orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, kita pula diperintahkan untuk selawat kepada Nabi. Selawat bagaimana? Cari macam mana Nabi diajar, dibentuk, Nabi disampaikan wahyu, macam mana Nabi dapat wahyu, dan kemudian Nabi bentuk diri dia menjadi seorang insan yang berjaya, membainatkan, menjelaskan wahyu itu dalam bentuk akhlak yang terpuji. So ini karakter-karakter yang kita kena baca dan faham. So macam mana nak belah dada anak umur 10 tahun? Tengok sunnah menampakkan selagi mana anak itu belum akil baligh, kita ada peluang lagi untuk membentuk dia. 10 tahun masih lagi kita sempat. Jangan rasa putus asa. Ajar anak solat yang betul-betul akan mencegah keji dan mungkar dia. Hari ni kita lihat solat itu hanyalah dalam bentuk ritual, dia tidak jadi actual. Solat yang sebenar-benarnya adalah solat yang mampu untuk mencegah perkara keji dan mungkar yang ada dalam diri kita. Kita mampu untuk mencegah, memagar dan melindungi diri kita ini daripada terjebak dengan segala fitnah yang berbentuk kemungkaran. Simple solat dia mencegah keji dan mungkar. Tak ada orang berzina dalam solat. Betul? Tak ada orang yang mencuri dalam solat. Dia nak pergi ambil barang tengah solat ni, kan, duduk macam ni. Tak ada orang yang nak berzina dalam keadaan dia solat macam ni. Tak ada orang dalam fokus atas tikar sejadah tu, dia nak buat benda lain yang dia akan buat perkara-perkara buruk, perkara-perkara jahat dalam solat. Fikir tu boleh lagi, tahu, merancang dalam otak itu boleh lagi, khusyuknya hilang. Sebab tengah duk solat macam tu, dalam kepala fikir nanti nak pergi merompak kat mana, mencuri kat mana, kan. Kalau kata yang budak-budak kecil pula, kan, dalam solat tu kan, dia duk ingat dekat mana mak dia simpan purse dia, dekat mana mak dia letak duit dia, dekat mana mak dia letak handphone dia, dekat laci mana, dekat dalam bilik dekat mana, semua dalam kepala dah ada. Itu dia boleh rancang. Tapi kalau dalam solat pun dah otak macam tu, tandanya solat dia solat khusyuk tak? Dah tak khusyuk. Tapi solat yang 5 minit itu belum mencegah lagi keji dan mungkar tu. Sebab apa? Dia masih dalam solat. Seorang nak berzina dalam solat ke luar solat? Itu tandanya di luar solat. So kita nak mencegah perkara keji dan mungkar ni di dalam solat ke di luar solat? Sebenarnya di luar solat kita yang 5 minit tadi. So kalau kita ada 25 minit sehari, equivalent solat 5 waktu tadi, 5 minit satu waktu kali 5, 25 minit. 25 minit itu belum lagi kita mencegah keji dan mungkar. Dia hanyalah satu self reflection untuk kita zikirkan ayat-ayat yang ada dalam Quran untuk kita jadikan prinsip kita dalam kehidupan. Tu cara dan teknik yang kita kena tahu. So keluar daripada solat, masa itulah kita nak mencegah dengan kata-kata, kita nak mencegah dengan perbuatan, kita nak mencegah dengan tangan, kuasa yang kita ada. Sebagai mak bapak ada kuasa tak mencegah? Ada. Anak nak keluar rumah, dia nak keluar rumah, dia perlukan duit tak? Duit dia dapat daripada siapa? Ibu dan bapa. So kuasa nak bagi duit tu ada kat tangan siapa? Tangan mak dan bapa. So kalau mak yang bagi duit kat anak, anak boleh keluar rumah dengan izin mak bapak pula. Kuasa tadi dekat tangan mak bapak, kan? Kita yang bagi izin, kita yang sponsor duit, dia yang keluar rumah, pergi tengok wayang ke, pergi berdating ke, pergi keluar bermain ke. Kalau dah 10 tahun, macam-macam lagi dia boleh buat.
So check 10 tahun apa yang kita dah bagi dengan tangan kita kepada anak kita. Kalau kita dah bagi game kat dia, kita dah bagi gadget kat dia, kita bagi internet kat dia, kita bagi TV kat dia, kita bagi remote TV kat dia, dia yang berkuasa dengan remote TV tu, sebelahlah dada apa yang kita dah bagi. Buka apa kerosakan yang dah kita letakkan kat dada dia. Kita dah ajar anak kita cintakan duit daripada kecil. Belah dada, keluarkan semua duit-duit yang kita dah tanam dekat dalam diri dia tu daripada awal. Daripada sekarang kita kena ajar. Buang. Gantikan di dada dia tu dengan ni Al-Quran yang ada di tangan kita. Letakkan, install Al-Quran itu. Hafal jadi tahfiz belum lagi. Jadi hafiz Al-Quran ini dia hanya menghafal, belum meletakkan kefahaman. Kefahaman ini dia berbeza dengan hafal. Hafal, saya pun hafal ayat-ayat tertentu, dan kadang-kadang saya tak hafal pun ayat-ayat tertentu, kerana kita faham. Kita faham duduk ayat-ayat ni di mana dan untuk apa dipakai, bagaimana nak apply. Itu faham. Hafal, kita boleh baca straight forward. Daripada juzuk pertama sampai juzuk ke-30 kita boleh hafal. Kita boleh baca dengan lancar. Tapi di mana kefahaman kita dalam membaca ayat-ayat Allah tadi? Melainkan Al-Quran kita dapat tadi, kita letakkan dengan faktor-faktor untuk kita memahami pelaksanaan Allah. Tartil itu kita baca berperingkat-peringkat, dengan kita set of orders, perintah ini, perintah ini, perintah ini. Macam mana nak buat? Contoh macam Allah kata dalam Quran surah 46 ayat 15. Ni selalu kita baca 46-15. Dan kami telah wasiatkan dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baiklah kepada ibu bapanya. Ada tak ayatnya? Ada. Maknya bersusah payah mengandungkannya dan melahirkannya. Kemudian bila sampai usia berapa? 30 bulan sehingga menyapih, lepas itu Allah minta kita buat apa? Bela anak tu sampai umur 40 tahun. Dan ketika anak tu 40 tahun, dia mula berdoa, berikanlah aku hidayah dan matikanlah aku di dalam Muslim. Ada tak ayatnya? Ada. Surah 46 ayat 15. So ayat tadi tu bukan a plain message yang saja-saja datang kepada kita, turun daripada Rasulullah kepada kita, suka-suka Allah nak bagi tahu. Tak. Dia datang dengan perintah. Bila kami perintahkan, orang terjemah kami perintahkan. Baca ayat Arab dia betul-betul, kami wasiatkan. Beza wasiat dan perintah. Wasiat ni adalah satu amanah. Amanah yang nak dilaksanakan oleh siapa? Ibu tadi tu. Proses pendidikan dia daripada dia kandung, dalam masuk perut tu, kemudian dia lahirkan anak tu, sampai dia 30 bulan menyusu, sampai dia bercerai susu, sampai umur 40 tahun. Tanggungjawab siapa? Ibu dan bapa untuk membesarkan anak. Bukalah ayat lain, Allah kata, dan kami ciptakan manusia ini dengan susah payah. Ada tak ayatnya? Ada ayat dia. So bila kita faham Quran ini dalam bentuk lenggo bahasa, Allah sedang bercakap dengan kita, Allah sedang duk suruh kita buat macam-macam ni, dan kita tahu kaedah dan cara macam mana kita nak bekerja seiring, sesuai, sejalan dan selari dengan perintah-perintah yang Allah dah fixkan, tetapkan kepada kita. Itu proses yang kita kena baca. Jadi ini adalah kaedah yang kita kena tahu macam mana kita nak membelah dada. Dah 53 minit. Saya sebenarnya ada ayat saya nak buka ni. Okey, saya ada satu ayat ni. Ayat ni menarik dalam kita memahami prinsip atau peranan seorang rasul. Kita adalah umat yang buta huruf. Okey, buka surah 62 ayat 2. Okey. Tengok surah 2 ayat 62 ayat 2. Tengok dekat sini So 62 tu Allah bagi tahu apa? Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayatihi. Okey, kita buka terus, kita kena faham sekarang ni situasi kita duduk dalam keadaan situasi yang sama. Kita semua adalah kaum yang buta huruf. Buta huruf, tahu baca Quran, tak tahu makna. Baca Quran pandai, berlagu sedap segala-galanya, tetapi kita gagal memahami apa mesej, apa makna, apa sebenarnya Al-Quran yang sebenar. Kita tak tahu kitab, kita tak kenal kitab. Allah kata dalam surah 2 ayat 78 contohnya. Kemudian kita dari umat yang buta huruf, tugas kita sekarang ni adalah untuk kita belajar. Sebab tu ada dalam ayat tu macam mana nak dibacakan. Rasulan minhum yatlu. Al-Quran ini nak dibacakan, nak kena disampaikan. So saya sekarang ni mengambil
peranan untuk membacakan Quran. Kita tengok Quran yang sama, kita baca, kita buka, kita harfiahkan, kita lapahkan. Bukan sekadar kita baca berlagunya saja, kita baca dengan tajwidnya saja. Tak, kita baca untuk kita memperbaiki kefahaman Quran. Itu dipanggil tahsinul Quran. Tahsin Quran, orang baca faham, kita memperindahkan Quran, memperelokkan bacaan. Tak, memperelokkan bacaan ini bukan sekadar pada Arab ni saja, tetapi pelaksanaannya, cantikkan, perindahkan, perhalusi dan hiasi dalam bentuk akhlak kita. Di mana ayat ni nak diletakkan pada batang tubuh kita? Di mana ayat ini nak dinampakkan sebagai satu syiar agama? Syiar kita ni adalah syiar kepada agama kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita cakap, apa yang kita lihat, apa yang kita nampak, apa yang kita buat dengan tangan dan kaki kita, itu adalah tanda kita ini wakil dalam menampakkan, menzahirkan Al-Quran dalam bentuk sebatang tubuh. So, proses ini perlukan kepada panduan. So, ayat-ayat Allah ini nak kita gunakan dan kita baca dan kita sampaikan. So, sebagai ibu, so ibu adalah orang yang nak menyampaikan risalah agama kepada siapa? Kepada anak dia. Suami adalah orang yang nak menyampaikan risalah agama kepada isteri dan anak-anak dia. So, tugas suami menyampaikan, membawa risalah yang sama. Risalah Nabi tadi diambil, lalu disampaikan, dibacakan. Bukan biar anak baca Quran seorang-seorang, baca Arab langsung tak tahu apa. Tugas ibu pula untuk memastikan anak faham apa dia baca. Duduk dengan anak saja-saja lepas maghrib kan, lepas solat kan, bapak duduk, okey, buka surah ni, ayat ni, okey, tengok, okey, apa yang anak faham, tanya. Okey, kita sebagai bapak kita kena tahu, oh salah tu, sebenarnya Allah nak beritahu begini, cakap gini. Anak-anak kita, dia baca buku teks, buku kat luar sana semua tu. Kadang-kadang dia baca buku kisah-kisah Nabi. Sejauh mana ketulinan cerita-cerita itu berdasarkan Al-Quran? Kadang-kadang kita biar je anak kita baca tanpa kita jadikannya sebagai satu guideline. Okey, boleh baca, tapi jangan lupa tengok dalam Quran. Yang Quran itu lebih tepat. Tapi kalau kita sendiri pun tak tahu kisah Quran dalam kisah-kisah Nabi dalam Quran ni, dan kita dulu fail, macam mana kita nak membacakan Quran kepada anak-anak kita? Tugas kita sekarang ni adalah yatlu alaihim ayatihi, kerana kita kena membacakan kepada anak-anak kita. Ini bukan cerita nak bawa kisah Nabi tu yang dibangkitkan untuk komputer huruf. Tidak. Sekarang ni nak bawa peranan kita sebagai ibu dan bapa. Yang tanggungjawabnya sama tak? Sama. Kena bacakan. Kemudian wa yuzakihim, kita kena sucikan anak kita pergi ke sekolah. Macam-macam benda tak dia belajar kat sana, macam-macam benda dia belajar kat sana. Balik rumah, sucikan fahaman tu. Tanya apa dia belajar kat sekolah, tanya apa dia buat kat sekolah, kan? Kadang-kadang balik dia cerita dekat kita kan, tadi dekat sekolah tadi saya kena rotan. Sebab apa kena rotan? Tadi saya lawan cakap cikgu kan. Kalau sekarang balik, tadi kat sekolah saya kena rotan. Bapak dengar saya kena rotan, dia tak fikir dah apa salah anak dia, pergi terus ke sekolah, jumpa cikgu yang rotan, dia pula bedal cikgu yang kena yang rotan anak dia. Kan dah terbalik. Kita kena bersyukur ada orang sedang betulkan anak kita di sekolah. Dalam keadaan kita tak mampu, ada orang tolong bantu kita. Ada orang tolong bentuk anak kita di sekolah. Tapi hari ni banyak benda dah tak sama macam dulu. Saya dulu pernah kena rotan waktu kat sekolah dulu. Kan? Jadi bukan rotan itu yang membentuk saya, tetapi disiplin itu yang menyebabkan benda itu melekat dalam kepala. Dan dia mengajar kita cara untuk kita menghormati guru. Guru tak akan rotan kita kalau kita baik. Guru tak akan keras dengan kita kalau kita dengar cakap dia. Yang menyebabkan kita ni kena rotan, kena marah, kena denda, kena hukuman ni bila kita melawan dia. Dan melawan pula ada asasnya. Kalau kita mengganggu orang, kita tak perform, kita tak dengar cakap, tak dengar arahan, wajarnya kita kena rotan. Kalau serius, kadang-kadang tak perlu pun berdiri atas kerusi pun dah cukup mengajar. Kena duduk kat luar kelas pun dah cukup mengajar kita. Hari ni semua tak boleh. Kan? Siapa kat sini pernah kena baling dengan tu duster tu kan? Tu ke duster betul kot kan? Kena baling dengan pemadam papan hitam tu. Siapa pernah kena baling? Siapa pernah kena baling dengan kapur? Hari ni baling kapur kat budak sekolah pun dah tak boleh dah. Baling duster tu pun dah tak boleh dah. Suruh padam papan hitam pun dah tak boleh dah hari ni. Bukan kerja budak-budak untuk padam papan hitam. Entah mana datang benda-benda macam ni. Tak faham lah. So pendidikan hari ni sangat-sangat
sukar untuk kita terjemahkan sebagai satu pendidikan yang nak mengajar anak-anak kita berakhlak mulia. Tahu, susah kita nak nampakkan macam tu. So tengok pada ayat ni, menyucikan mereka. So anak balik ke rumah, sucikan, belah dada dia balik. Okey, tadi buat apa kat sekolah, betul ke tindakan dia, baik ke tidak, cara tu salah, kena saja. So kalau dia sampaikan sejarah, tak kena ni, kalau ayah dulu ajar sejarah ni sebenarnya macam ni, tak tahulah kalau benda tu dah tukar. So ada ruang discussion tak? Ada ruang discussion dengan anak-anak. Kadang-kadang komunikasi inilah yang menyebabkan misunderstanding. Komunikasi yang gagal antara ibu dan anak, bapa dan anak, menyebabkan anak jauh dan menjarak daripada ibu bapa. Kerana kita tak tahu, kita tak ada modal nak cakap dengan anak kita. Kita tak ada benda nak sembang dengan anak kita. Aje balik-balik anak tengok TV. Bila tengok TV, mak, bapa dengan anak tengok TV hiburan. Lepas tu sembangnya apa? Sembangnya apa yang dalam TV. Jadi mana perbincangannya berkualiti? Tak ada. Kita tak sembang sesuatu yang membina anak-anak kita, tapi kita sembang sesuatu yang merosak anak-anak kita. Jadi belah dada tu tak berlaku. Bukan saja nak menyucikan anak, dengan kita pun jadi kotor juga. Sebab apa? Tengoklah TV menari bergelek-gelek dekat TV apa semua, kita pula komen menari pun macam ni, nak jadi artis. Kita, mulut kita ni mengajar anak kita jadi kotor macam bapa dengan mak dia. Salah siapa? Salah acuan daripada ibu dan bapa. Okey? So komunikasi silah lancarkan dengan anak-anak. So sucikan. Wa yu'allimuhumul kitab, ajar anak kita tentang kitab. Ajar dia macam mana dia nak mengenali kitab. Ajar dan didik dia untuk dia kenal Quran itu daripada hari pertama lagi. Supaya dia tahu yang mana satu Allah sebut, yang mana satu manusia reka. Yang mana satu Allah dah jelaskan, yang mana satu yang manusia kaburkan, manusia tutup, manusia gelap, sembunyikan, hindarkan. Padahal dalam kitab Allah dah ada tak? Dah, 1400 tahun dulu lagi dah ada. Tapi manusia ubah benda tu. Ajar benda tu. Wal hikmah, dan ajar dia hikmah. Bukan hajar hikmat. Tahu, hajar dia hikmah. Macam mana dia nak jadi orang yang tahu membaca Quran, kemudian macam mana dia nak jadi orang yang bijak mentakwilkan Al-Quran. Satu doa yang Nabi dah ajar dan bacakan kepada Ibnu Abbas, yang ketika mana Nabi letakkan tapak tangan dekat dada dia tu, kemudian Nabi baca Allahumma faqihhu fiddin. Allah faqihkanlah dia dalam urusan agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan dia macam mana nak takwil. Ajar, didik, alimkan dia dalam cara-cara nak mentakwil. Takwil itu jangan kita faham ni baca Quran sendiri-sendiri jadi tak. Takwil ini mesti dengan peringkat-peringkat pendidikan, menyebabkan dia pandai untuk membaca hikmah di sebalik ayat-ayat ni. Macam mana nak buat ayat ini supaya dia boleh menjelaskan kepada kita dan menjelaskan kepada orang lain. Itu proses yang kita kena kenal. Dan kemudian meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebenarnya kita ni dah lama tak sesat. Dah lama dah kita ni dalam keadaan bingung. Sesat tu keras bunyi dia. Dal itu cerita tentang bingung. So kita dah lama bingung. Tambah-tambah jadi ibu bapa, bingung dengan teknik parenting, macam mana nak didik anak kita, belajar cara dan juga mengajar mereka kaedah bagaimana nak jadi anak yang soleh. So saya nampak peluang untuk kita hari ini adalah untuk kita jadi seorang ibu dan bapa yang cakna. Cakna, ajar mereka bermula dengan nama-nama. Topik ni saya pegang, saya akan bawa kepada minggu depan lagi. Maksudnya kita akan mulakan cerita topik Baiti Jannati ni, topik perbincangan tentang parenting ni, keluarga ni, kita bawa setiap hari Sabtu nanti insya-Allah. So saya usahakanlah, mudah-mudahan Allah berikan ruang dan peluang untuk kita sentiasa berdiskusi ni, berdiscussion. Kita boleh berbicara, kita boleh bersembang santai, dan kita cuba relatekan balik semuanya dengan inti Al-Quran. Sebab tak ada benda lain lagi dah formula yang kita boleh pegang hari ni, melainkan kita kembali merujuk kepada Al-Quran. Nabi dah cakap, Allah pun dah banyak firmannya dalam Quran. Wasiat Nabi itu tentang dua perkara Nabi tinggalkan, kitab dan sunnah tu, pegang kemas-kemas. Sebab Nabi kata apa? Dijamin tak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Kita tak akan sesat selama-lamanya. So pegang dengan apa yang Nabi dah formalisekan. Nabi dapat kitab, Nabi buat, Nabi sampaikan, Nabi dah bina satu modul dan satu bentuk pendidikan yang Nabi dah jelas dan menjelaskan. Kemudian Nabi tinggalkan dalam bentuk sunnah dia.
Jangan kita baca sunnah itu hanya puasa Isnin dan Khamis. Jangan kita baca sunnah itu mesti bicara tentang kahwin 2, 3, 4. Tak. Jangan kita nampak sunnah itu hanya pakai selipar kaki kanan, masuk toilet kena letak kain dekat atas kepala apa semua. Itu semua sunnah yang bentuk peribadi, personalization. Tapi sunnah yang sebenarnya adalah sunnah untuk membangunkan agama. Kalau kita didik anak kita dengan kaedah yang betul, anak kita akan jadi modal insan untuk agama. Itu sunnah pembinaan agama, sunnah pendidikan akhlak. Itu lebih penting dan wajar kita tekankan. Membina jati diri anak itu sunnah yang lebih baik, sunnah yang lebih kita kena tekankan. Membina kefahaman anak bermula daripada hari pertama dia lahir di dunia ini, even daripada dalam perut dia lagi, itu adalah satu pendidikan sunnah yang kita kena amalkan. So pendidikan sunnah ini sangat luas, falsafahnya sangat besar. Okay? Bermula daripada nama, kita kena kenal anak kita, kenal nama-nama. Dia kena kenal bapak dia, nama bapak dia pun dia dah kenal, nama dia sendiri dia kena kenal. Tapi kalau kita bagi nama dekat anak, kita sendiri pun mengabaikan makna anak tersebut. Ya, masa anak tu dalam perut, carilah sebaik-baik nama kita nak bagi kat anak kita. Kan? Penting tak nama tu? Penting. Hanya untuk bagikan satu maksud yang baik untuk dia. Malangnya, kita dah bagi nama yang baik, kita tidak bina jati diri dan kita tidak mendidik anak itu sebaik nama tu. Kan? Bubuh nama dah sedap dah. Kan? Kalau saya, anak saya tu nama Zarif. Zarif Asfar tu sebenarnya, Zarif itu maksud dia bijaksana. Yang bijaksana tu, so macam mana kita nak bagi dia jadi orang yang bijaksana? Jadikan dia sebagai seorang yang arif, jadi seorang yang mampu untuk tahu, jadi untuk orang yang bijak untuk menilai. Tapi beratlah, bukan mudah. It takes a community, it takes a village to raise a child. Hari ni tak boleh lagi kita didik anak seorang-seorang, dia perlukan community. Sebab tu dalam bicara masjid semalam kita nampakkan 40 orang ahli qaryah, 1 mukim. Itu hanya untuk kita sama-sama pantau anak cucu cicit kita bersama-sama. Sebab tu dulu orang tua dululah, sekampung tu tak ada darah daging pun, tapi kita panggil dia Makta, Maklang, Maklum, Pak Jang, Pak ni apa semua bagai. Sebab apa? Sebab seluruh kampung tu dah macam adik-beradik. Padahal tak ada pun kaitan. Yang keluarga mungkin 2-3 rumah sebelah-sebelah, tapi kampung sebelah pun Pak Long lagi. Sebab apa? Sebab dia membawa peranan berjemaah. Jadi kita kena tahu aku dan kami itu siapa untuk kita letakkan dalam kehidupan kita hari-hari. Okey? InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat membina jati diri kita sebagai seorang ibu dan bapa yang lebih baik. Dah 12.30 hari. Saya mohon ampun dan maaf andai kata saya mengambil masa tuan-tuan dan perempuan pada hari Sabtu yang sepatutnya kita ada aktiviti yang lebih baik bersama keluarga. Tapi saya harap 1 jam ini dapat membuka minda kita, mencerna sedikit sebanyak apa mesej agama yang kita kena fahami dan kita kena laksanakan dalam tuntutan-tuntutan membentuk satu keluarga yang kita namakan sebagai Baiti Jannati. Rumahku syurga itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau syurganya itu kita dapat rasa dan nikmati dari rumah kita, dalam rumah kita, rumah tangga kita di dunia lagi. Jangan kita angan-angankan syurga di sana kalau rumah tangga kita pun tak rasa lagi syurga. Itu yang penting. Okey, itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada semua. Mohon ampun dan maaf kalau ada yang tersalah, terkasar bahasa. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah. Yang buruk itu, yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri dalam penyampaian. Dan insya-Allah esok kita off, kita tak ada esok hari Ahad. Hari Isnin nanti kita akan jumpa semula dalam bicara maqasid pada pukul 10 pagi seperti biasa, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Hazza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.